أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelum saya mula, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azhar, Metrik 060140. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk iaitu sifat-sifat Allah SWT mengikut aswajah ataupun ahli sunnah wal jamaah. Mula-mula kita pergi pada tauhid, maksud tauhid. Menurut Kamus Al-Muhit, tauhid bererti menjadi sesuatu itu satu. Okey, kita pergi kepada uh, ya, pendapat lain pula. Menurut Syiah Al-Bajuri, iaitu kitab syarah kepada kitab Al-Jauharah, yang maksud mengetahui bahawa sesuatu itu adalah satu. Tauhid dari segi syarak pula ialah mengesahkan Allah dengan ibadat serta meyakini keesaannya tersebut pada zat, sifat-sifat dan perbuatannya. Pengertian seterusnya, pengertian yang lain pula ialah menetapkan keesaan zat yang tidak menyamai segala zat yang lain tanpa melakukan penafian terhadap segala sifat-sifatnya. Seterusnya kita pergi antara pendapat yang lain. Maksud tauhid ini ialah daripada Syekh Al-Iji, di mana dia telah Al-Syekh Al-Iji pula telah mendefinisikan ilmu tauhid seperti definisi ilmu kalam. Katanya, ilmu kalam itu ialah ilmu yang mampu memberi ketetapan pada kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan hujah-hujah serta menolak sebarang kesamaran. Beliau menghasilkan sebuah buku tentang akidah yang bernama Al-Mawqif fil Ilmi Al-Kalam. Manakala Syekh Junaid Al-Baghdadi pula berkata, tauhid ialah mengesahkan yakni bersifat dengan kidam dari yang baru. Dalam syarah Jauharah Al-Tauhid menyatakan suatu ilmu yang mampu memberi kefahaman dan penjelasan akidah agama yang diambil dari dalil-dalil yang diyakini. Kesimpulannya tentang tauhid ni, tauhid ialah ilmu yang mampu menetapkan kepercayaan beragama dan menyumbang kepada ketaatan, meyakini ketetapan keyakinan hasil dari dalil dan bukti yang benar. Bukti yang benar-benar meyakinkan. Ilmu tauhid lebih tertumpu kepada skop mencerita dan membahaskan keesaan Allah SWT. Ilmu ini juga dikenali sebagai dengan nama ilmu kalam, ilmu akidah dan ilmu usuluddin. Kita pergi kepada hukum dan pembahagiannya. Hukum terbahagi kepada tiga, iaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Kita pergi kepada hukum syarak dulu yang mula-mula. Erti hukum syarak ni apa? Perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Ia terbahagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Contoh hukum syarak ni, wajib solat 5 waktu sehari semalam dan haram mengumpat. Tu hukum memang ditetapkan dah, hukum syarak. Dan kedua, hukum adat. Erti dia, ketetapan atau hukum yang diperolehi melalui percubaan dan kebiasaannya. Contohnya, api membakar dan makanan mengenyangkan. Dan hukum ketiga ialah akal. Ketetapan atau hukum, yakni hukum yang diperolehi melalui akal, bukan melalui hukum syarak atau hukum adat. Ia terbahagi kepada 3, iaitu 1, wujub mesti. Kedua, istihalah, mesti tidak ataupun tidak mungkin ataupun mustahil. Dan yang ketiga ialah jawaz, boleh atau harus. Contohnya, 1 adalah setengah, 1/2 daripada 2. Dan contoh kedua, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Okey, kita pergi kepada pengertian hukum akal dan akal hukum. Hukum akal ialah bagaimana akal menghukum sesuatu. Sama ada ia, yang pertama, hukum akal ni wujub
terjemahan dia mesti atau mesti ada atau mustahil tiada. Yang kedua istihalah, tidak mungkin ataupun atau mesti tidak ada atau mustahil ada perkara tu. Yang ketiga adalah jawaz, harus atau boleh jadi, yakni boleh menerima atau menerima ada atau tidak ada. Manakala pengertian akal hukum pula, akal hukum ialah pergantungan muta'allaq bagi hukum. Dalam erti kata lainnya, akal hukum ialah perkara atau benda, objek yang dihukumkan oleh akal. Contoh, akal hukum ni adalah wajib. Erti dia, ma la yatasuru fi aqli adamuhu. Apa perkara yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran. Maksud mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada. Boleh berlaku, tidak boleh jika tidak ada dan tidak berlaku. Contoh, jirim, benda wajib mesti mengambil ruang, tahayus. B, zat dan sifat wajib mesti ada pada Allah Ta'ala. Ketiga, C, wajib, yakni mesti ada tukang rumah yang membuat rumah, mesti ada. D pula, sifat kudrah, berkuasa wajib bagi Allah Ta'ala aja. Tu akal hukum wajib. Yang kedua, mustahil. Mustahil ni dia ma la yatasuru fi aqli wujudahu. Apa perkara yang tidak dapat digambarkan kewujudannya dalam akal fikiran. Maksudnya, mengikut pertimbangan akal, perkara itu tidak boleh ada, tidak boleh berlaku, yang mesti tidak ada dan tidak berlaku. Contohnya, jirim ataupun yakni benda tidak mengambil ruang. B, keadaan pokok kayu yang bergerak dan diam dalam masa yang sama. C, ada Tuhan lain, bermaksud syirik atau sekutu bagi Allah Ta'ala. D pula, sifat binasa fana wajib bagi Allah Ta'ala. Itu perkara akal hukum yang mustahil. Dan yang terakhir ialah jaiz, yakni harus. Ma yasihu fil aqli wujudahu wa adamahu. Apa yakni perkara yang boleh diterima kewujudan dan ketiadaannya dalam akal fikiran. Maksudnya mengikut pertimbangan akal, perkara itu boleh ada, berlaku dan boleh tidak ada dan tidak berlaku. Contoh, harus bagi Allah Ta'ala mengutuskan para rasul, harus bagi Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang taat. Ketiga, sesuatu benda boleh bergerak atau diam pada masa yang berlainan. Dan yang terakhir ialah harus jaiz bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan manusia. Benda tu harus. Saya rasa setakat itu sahaja penjelasan daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan ini dengan tajuk sifat apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Saya akan terang sikit. Saya Abdul Jalil bin Ibrahim, nombor metrik 059346. Baik, sifat nafsiyah ini membawa makna zat itu sendiri, bukan dari sifat yang menumpang pada zat itu. Sifat ini dikatakan nafsiyah kerana tidak menunjukkan makna yang menumpang pada diri zat itu. Menurut jumhur ulama juga, sifat ini menunjukkan kepada zatnya, bukan menunjukkan kepada perkara yang menumpang pada zat. Baik, sifat yang pertama kita wajib tahu iaitu sifat wujud. Sifat wujud dikatakan sifat nafsiyah. Jadi semua mukallaf wajib mempercayai, wajib beriktikad bahawa Allah itu wujud. Maksud wujud sini bukan merupakan sifat yang menumpang atau menempel pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wujud ni bukan sifat yang menumpang pada zat Allah Taala, tetapi zat Allah itu dengan sendirinya, zat Allah itu sendirinya kewujudan Allah. Atau dalam kata erti lain, zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan wujud Allah ni tidak dapat dipisahkan. Seterusnya kita bagi pada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini merujuk kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala.
sifat salbiyah ini berasal dari perkataan salabun yang membawa erti penafian. Jadi bagi sesiapa yang menafikan sifat salbiyah yang qadim ini daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu akan menjadi kufur dengan ijma'. Oleh yang demikian, terdapat 5 sifat salbiyah, iaitu yang pertama sifat qidam, baqa', mukhallafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah. Kita pergi yang pertama sifat qidam, sifat qidam. Sifat qidam ini sudah tentu wajib kepada setiap mukallaf, mengetahui dan beriktikad bahawa Allah Subhanahu Taala bersifat dengan qidam, iaitu sedia ada. Jadi sifat ini Allah Taala tidak ada permulaan atau tidak dari sesuatu. Jadi sifat qidam inilah yang menafikan Allah Subhanahu Wa Taala ada permulaan. Dia menolak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada permulaan, iaitu dari tidak ada dan menjadi ada. Itu yang pertama, sifat qidam. Seterusnya kita pergi kepada sifat salbiyah yang kedua, iaitu sifat baqa'. Juga wajib ke atas setiap mukallaf ni beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan baqa', iaitu kekal dan tiada dan tidak ada pengakhiran. Jadi apabila Allah tidak ada permulaan, sudah tentu juga Allah ni tidak ada pengakhiran. Jadi ta'rif sifat baqa' ni ialah ibaratu an adami al-akhiriyah lil wujud. Suatu ibarah, yakni kefahaman yang menunjukkan tidak ada pengakhiran atau kesudahan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bermaksud kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan kekal selama-lamanya tanpa diakhiri dengan kematian, tanpa diakhiri dengan tiada dan tanpa diakhiri dengan binasa. Jadi kekal ni ada dua, iaitu kekal hakiki dan kekal ardi. Yang pertama kekal hakiki atau sebenar, kekal hakiki atau sebenar. Ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Manakala kekal ardi ini, iaitu Allah mengekalkan sifat, Allah mengekalkan makhluk dengan sifat qudrat dan iradatnya. Kekal ardi ini hanya untuk makhluk, hanya makhluk. Contohnya syurga, neraka, ruh, jasad para anbiya dan syuhada. Itu kekal ardi, yang mana Allah yang mengekalkan makhluk dengan sifat qudrat dan iradat Allah. Itu sifat kedua bagi sifat salbiyah. Sifat yang ketiga pula iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith, maknanya sini mukhalafatuhu lil hawadith ni tidak serupa. Allah ni tidak serupa dan lawan bagi yang baru. Sifat mukhalafatul hawadith ni. Jadi ketidaksamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baru, yang ini makhluk, dari segi ada terbagi kepada zat, sifat dan perbuatan. Itu sifat mukhalafatul hawadith. Ini tidak sama dengan makhluk. Jadi itu yang ketiga, sifat salbiyah. Apa yang tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatan ni? Okey, baik. Yang pertama, zat. Zat Allah Taala ni tidak mempunyai jiring. Tidak memerlukan ruang seperti kayu, batu, tumbuh-tumbuhan. Zat Allah Taala ni tidak mempunyai tubuh, tidak mempunyai anggota badan, bukan pepejal dan juga bukan cecair. Itu zat Allah Taala. Baik, sifat Allah Taala pula, Allah Taala ni tidak mempunyai pihak atau arah dan tidak berada di mana-mana dari arah yang lapang seperti kanan, kiri, atas, bawah, hadapan atau belakang, dalam atau luar. Allah Taala dan juga Allah Taala tidak terikat dengan masa. Tidak terikat dengan masa dan tidak bertempat. Contohnya seperti alam. Allah tidak bertempat.
tidak berada di alam, tidak berada di luarnya, tidak berada di atas langit, tidak berada di arasy. Itu kedudukan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Tidak sama dengan manusia. Manusia ni memerlukan tempat, memerlukan ada duduk, memerlukan tempat dan ada duduk arah mana-mana, duduk di kanan ke, duduk di kiri ke. Itu bagi manusia. Sifat Allah Ta'ala ni lawanan dengan manusia. Sifat yang ketiga iaitu perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala ni tidak perbuatan Allah Ta'ala ni boleh memberi kesan yang mana tidak memerlukan kepada alat atau perkakas untuk meninggalkan kesan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala ni juga tidak memerlukan pembantu dan perbuatan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan setiap perbuatan Allah Ta'ala ni tidak ada yang sia-sia. Itu. Baik. Itu sifat bagi mukhalafatul hawadis, sifat ketiga bagi sifat salbiyah. Okey, seterusnya sifat salbiyah yang keempat iaitu qiyamuhu bi nafsihi. Setiap mukallaf wajib mengetahui dan beriktikad kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan qiyamuhu bi nafsihi, yang ini berdiri sendiri atau tidak berhajat kepada yang lain. Sifat Allah Taala. Ta'rif sifat qiyamuhu bi nafsihi ini ialah ibaratu an nari al-iftiqar ila al-mahalli wal makhsis. Bermaksud sesuatu ibarat yakni kefahaman yang menafikan berkehendak kepada zat dan yang menjadikan. Jadi terdapat 4 keadaan dalam memerlukan kepada zat dan pencipta ini. Jadi keadaan yang pertama, tiada memerlukan zat dan pencipta, merujuk kepada zat Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, memerlukan kepada zat tetapi tidak memerlukan pencipta. Ini merujuk kepada sifat Allah Taala. Yang ketiga, tiada memerlukan zat tetapi memerlukan pencipta. Ini merujuk kepada jirim. Dan keadaan yang keempat, yang terakhir, memerlukan kepada zat dan pencipta. Ini merujuk kepada arad. Baik, kita pergi sifat yang terakhir bagi sifat salbiyah, iaitu sifat wahdaniyah. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, yakni esa dan tidak berbilang dan tidak banyak pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tidak esa, bersifat dengan berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan af'al, perbuatan itu. Jadi maksud Allah Ta'ala esa pada zat, sifat dan perbuatan ini, yang bermula kita pergi pada esa pada zat. Esa pada zat, ia bermaksud zat Allah Ta'ala tidak bersusung dengan dua zat, tidak bersusun dengan dua benda, dan tidak tersusun dengan jauhar atau lebih. Keesaan ini menafikan dua kam, iaitu dua kam muttasil, yakni Allah tidak bercantung dan tidak tersusung daripada juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat dan sebagainya. Allah dalam kata erti lain, Allah juga jika zat Allah Ta'ala, dia kata sini, jika zat Allah Ta'ala murakkab, jika zat Allah Ta'ala tersusung, maka ia adalah makhluk, bukan qadim. Kerana apa sahaja yang tersusung pasti memerlukan penyusunnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Infitar, ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Maksudnya pada bentuk apa sahaja yang dia kehendaki, dia menyusung tubuhmu. Ini bagi kam muntasil. Kam muntasil bagi esa pada zat. Kam munfasil pula
tidak ada zat yang lain serupa dengan zat Allah Ta'ala. Dalam kata erti lain, yang menafikan kuantiti yang terpisah daripada zat Allah Ta'ala. Baik, seterusnya esa pada sifat. Esa pada sifat ini yang bermaksud sifat Allah Ta'ala tidak bersusung daripada dua sifat atau lebih daripada jenis yang sama, seperti dua atau tiga sifat qudrah. Keesaan ini menafikan juga dua kam, itu kam muntasil. Allah Ta'ala tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama seperti dua atau tiga sifat qudrah. Dalam kata erti lain, ia menafikan kuantiti yang tercantum pada sifat Allah Ta'ala. Sebagai contoh, manusia memiliki beberapa ilmu berdasarkan pelbagai sumber ilmu. Umpamanya ilmu yang terhasil daripada panca indera, ilmu logikal daripada akal, ilmu laduni daripada hati yang bersih. Sebahagian ulama mengkategorikan ilmu ini kepada dua kerana mengikut sumbernya, iaitu ilmu kasbi, ilmu yang didapati dengan usaha, dan ilmu wahbi pula, ilmu yang didapati tanpa sebarang usaha, tetapi daripada ilham dan sebagainya. Ini ia berbeza dengan ilmu Allah Ta'ala, yang mana tidak mempunyai pelbagai jirim atau bentuk, kerana ilmu Allah Ta'ala hanya satu, menyeluruh dan tiada permulaan, yakni qadim. Begitulah juga sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, tidak berbilang-bilang setiap satu sifat tersebut. Itu bagi esa pada sifat. Dan bagi esa pada sifat kam yang kedua, itu kam munfasil, juga tidak ada zat lain selain pada Allah Ta'ala yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Juga dalam kata erti lain, ini menafikan kuantiti yang terpisah, disjantif daripada sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, esa pada perbuatan. Ini bermaksud tidak ada sesiapa pun yang bersama-sama terlibat dalam mana-mana perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua perbuatan adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini keesaan ini menafikan satu kam sahaja, iaitu kan munfasil. Kan munfasil ini terpisah. Tidak ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kata erti lain, ia menafikan kuantiti yang terpisah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Semua perbuatan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun, bermaksud dan Allah lah yang menciptakan kamu dengan apa-apa sahaja. Baik, itu sekadar itu sahaja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Irsyad bin Adnan, nombor matrik 060849. InsyaAllah saya akan menerangkan maksudnya sifat ma'ani dan sifat ma'anawiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Ma'ani, sifat ma'ani adalah sifat yang berdiri pada zat yang mewajibkan suatu hukum bagi zat itu, iaitu sifat ma'anawiyah. Maksud lain iaitu satu sifat yang jenis ada diri, yang sedia kala, yang adanya pada zat Tuhan, tidak bercerai tanggal atau terpisah. Ia berarti mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasa. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila al-akhir. Terjemahannya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. Terdapat 7 sifat di dalam sifat ma'ani. Yang pertama ialah qudrah, yang kedua iradah, yang ketiga ilmun, yang keempat hayat, yang kelima sama', yang keenam basyar, yang ketujuh kalam. Okey, yang pertama qudrah, wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah, iaitu berkuasa dengannya. Allah mencipta setiap mungkin makhluk atau meniadakannya, dan mustahil atasnya bersifat dengan lemah. Sifat qudrah adalah mubda',
iaitu asal umbi bagi berkuasa ataupun menguasai. Iradah pula wajib bagi Allah bersifat dengan iradah, iaitu perkehendak, yang dengannya Allah menentukan sesuatu terhadap makhluk atau mungkin, dan mustahil atasnya bersifat dengan terpaksa dalam menentukan sesuatu. Baik, ilmu pula wajib bagi Allah bersifat ilmun, pengetahuan, iaitu pengetahuan, dan mustahil baginya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan jahil ataupun tidak tahu. Semuanya ini adalah mustahil atas Allah, kerana kesemua empat cara ini menetapkan sifat jahil ke atas Allah sebelum Allah tahu tentang sesuatu. Hayah, wajib bagi Allah SWT bersifat dengan hayah, iaitu berhidup, dan mustahil ke atasnya bersifat dengan mati. Allah hidup tanpa permulaan dan kesudahan, tanpa dengan roh, daging dan darah. Dan seterusnya sama', wajib bagi Allah bersifat dengan sama', iaitu pendengar, dan mustahil bagi Allah bersifat dengan tuli ataupun peka. Allah mendengar sahaja yang maujud ada, sama ada yang ada itu qadim atau baru, yang bersuara dan tidak bersuara, jauh atau dekat, tanpa dan telinga dan perantaraan bunyi. Bashar, wajib bagi Allah bersifat dengan bashar, iaitu pelihat, dan mustahil atasnya bersifat buta. Allah melihat segala yang ada, termasuk yang qadim, iaitu zat dan sifat-sifat ma'aninya sendiri, atau yang baharu, iaitu zat alam ini dan segala sifat alam. Berupaya atau berupa atau tidak rupa, jauh atau dekat, tanpa dengan mata, tanpa dengan perantaraan cahaya. Yang last sekali ialah kalam. Wajib bagi Allah bersifat dengan kalam, iaitu perkata, dan mustahil atasnya bersifat dengan bisu. Sifat perkata Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, dua bibir dan lidah. Maha suci Allah daripada berdiam diri dengan tidak bercakap, dan maha suci Allah daripada kerosakan batin, iaitu tidak mampu bercakap sebagaimana yang terjadi kepada manusia ketika bisu dan ketika masih bayi. Kita masuk kepada sifat ma'nawiyah pula. Selepas membahaskan 7 sifat ma'ani, para ulama usuluddin meneruskan pula dengan perbicaraan tentang sifat ma'nawiyah yang 7 sebagai lazim ataupun kesinambungan atau berkaitan kepada sifat ma'ani yang 7 sebelumnya. Sifat ma'nawiyah yang 7 itu ialah pertama, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu bashiran, kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu qadiran, wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang berperkuasa atau mempunyai sifat perkuasa, dan mustahil atasnya berkeadaan lemah. Kaunuhu muridan, wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang berkehendak atau mempunyai sifat perkehendak, dan mustahil atas Allah berkeadaan terpaksa dalam menentukan sesuatu. Kaunuhu aliman pula, wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang berpengetahuan atau mempunyai sifat pengetahuan, dan mustahil ke atas Allah berkeadaan yang jahil atau tidak mengetahui. Manakala kaunuhu hayyan pula, wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang berperhidup atau mempunyai sifat perhidup, dan mustahil atas Allah berkeadaan mati. Kaunuhu sami'an, wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang berpendengar atau mempunyai sifat pendengar, dan mustahil atas Allah berkeadaan peka atau tuli. Kedua terakhir, kaunuhu bashiran, wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang berpelihat atau mempunyai sifat peribadi atau mempunyai sifat pelihat, dan mustahil atas Allah berkeadaan buta. Yang terakhir sekali ialah kaunuhu mutakalliman. Maksud dia, wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang berperkata atau mempunyai sifat perkata, dan mustahil atas Allah berkeadaan yang bisu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung penentangan dengan mentangkan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Apa yang dimaksudkan mustahil ini ialah perkara yang tidak dapat digambarkan kewujudannya dalam akal fikiran. Mengikut timbangan akal, perkara itu tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku. Ia mesti tidak ada ataupun tidak berlaku. Golongan Mujassimah yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai jisim, yakni tubuh, badan atau anggota badan seperti makhluk lain, mereka dihukum kufur. Sifat mustahil bagi Allah yang pertama adalah Adam.
Adam yang bermaksud tiada. Ini merupakan lawan sifat wujud. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat wujud yang berarti zatnya yang pasti ada. Mengapa Allah mustahil memiliki sifat Adam? Kerana langit, bumi dan seluruh semesta ini merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hudus. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat qidam yang berarti terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada sejak dulu lagi. Bahkan sebelum dunia ini wujud, Allah sudah wujud. Oleh kerananya, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat hudus. Pengertian hudus adalah permulaan atau ada yang mendahului. Sifat ketiga ialah fana. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semua makhluk di bumi akan mengalaminya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat baqa yang artinya kekal. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki sifat fana yang berarti sementara, binasa atau tidak kekal. Yang keempat ialah mumatsalatu lil hawadits. Ialah lawan dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mukhalafatu lil hawadits, yang berarti berbeza dengan makhluknya. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat mumatsalatu lil hawadits, yakni sifat berarti menyerupai makhluknya. Kerana mustahil bagi Allah menciptakan makhluk serupa dengan dirinya. Yang kelima ialah ihtiyaju ila ghairi. Allah Subhanahu Taala merupakan zat yang maha segalanya. Dia adalah zat yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan sesiapa pun. Mustahil bagi Allah bergantung pada makhluk lain kerana dia adalah yang berkuasa atas semua hal yang di dunia ini. Maka dari itu mustahil jika Allah Subhanahu Taala memiliki sifat ihtiyaju li ghairihi. Yang keenam ialah ta'addud. Allah Subhanahu Taala merupakan Tuhan yang esa, yakni hanya dia satu-satunya yang patut kita sembah. Maka dari itu mustahil bagi Allah Subhanahu Taala memiliki sifat ta'addud atau berjumlah lebih daripada satu. Yang ketujuh ialah ajzun. Allah Subhanahu Taala adalah zat yang maha kuasa. Atas kekuasaannya dia mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan di luar akal sihat manusia. Sangat mustahil jika Allah Subhanahu Taala memiliki sifat ajzun, yakni lemah. Sebab Allah Subhanahu Taala dengan mudah melakukan apapun atas kuasa yang dimilikinya. Yang ke-8 ialah karaha. Allah Subhanahu Taala tidaklah mungkin memiliki sifat karaha atau yang bererti terpaksa. Padahal kita sendiri yakin bahawa Allah SWT dapat melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah SWT sudah berkehendak, maka tak ada yang dapat mencegah. Yang ke-9 ialah jahlun, merupakan lawan bagi sifat ilmu. Allah SWT tidak mungkin memiliki sifat jahlun atau bodoh. Tentunya Allah SWT maha mengetahui apa sahaja yang ada di bumi, baik yang nampak maupun tidak nampak dalam penglihatan manusia. Yang ke-10 ialah maut. Tidak seperti manusia, Allah SWT akan kekal dan tidak dapat mati. Jelas sahaja sangat mustahil jika Allah SWT memiliki sifat maut, yakni mati, sebab Allah SWT bersifat kekal. Yang ke-11 ialah as-sammun. Allah SWT maha mendengar semua hal yang ada di dunia ini, baik itu yang kita ucapkan maupun berkata, hanya bisikan dalam hati. Allah SWT mendengar semua itu. Oleh sebab itu mustahil bagi Allah memiliki sifat as-sammun yang berarti tuli atau tidak mendengar. Yang ke-12 ialah al-umyu. Selain maha mendengar segala sesuatu, Allah SWT juga maha melihat. Allah SWT dapat melihat semua hal, baik yang terpampang secara mata kasar maupun yang disembunyikan. Allah Subhanahu Wa Taala mustahil memiliki sifat umyu atau buta. Tak ada satu hal kecil pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-13 al-bukmu. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah bisu. Dia selalu berfirman yang firmannya menjadi tuntutan dan pegangan hidup manusia di dunia sehingga kini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mustahil memiliki sifat al-bukmu yang bermaksud bisu. Yang ke-14 kaunuhu ajizan. Kaunuhu ajizan memiliki arti lemah yang merupakan lawan dari sifat qadirun yang berarti kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah lemah
sebab hanya dialah yang berkuasa atas segala urusan di dunia ini. Yang ke-15, kaunuhu mukrihan. Allah SWT dapat melakukan apa sahaja sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah SWT sudah berkehendak, maka tak ada yang dapat menghentikannya. Adalah mustahil jika Allah SWT memiliki sifat kaunuhu mukrihan yang bermaksud terpaksa atau tidak atas kehendak sendiri. Yang ke-16 ialah kaunuhu jahilan. Allah SWT memiliki sifat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Pengetahuannya amat luas sehingga tidak ada yang menandinginya. Sangat mustahil jika Allah memiliki sifat kaunuhu jahilan yang artinya bodoh. Yang ke-17, kaunuhu mayyitan. Allah SWT tidak pernah tidur, lelah atau mati. Oleh kerananya sangat tidak mungkin jika Allah SWT memiliki sifat kaunuhu mayyitan yang artinya dalam keadaan mati. Allah SWT akan kekal dan tidak akan mati. Yang ke-18 ialah kaunu asamma. Pendengaran Allah SWT sangat tidak terbatas. Allah SWT dapat mendengar segala suara, baik yang diucapkan maupun yang berbisik dalam hati. Mustahil bagi Allah memiliki sifat kaunuhu asamma atau berarti dalam keadaan tuli, kerana Allah maha mendengar. Yang ke-19 ialah kaunuhu a'ma. Apa yang kita lihat dalam mata kasar maupun apa yang kita simpan, Allah SWT pasti mengetahuinya, kerana Allah maha melihat segala sesuatu. Allah SWT tidak mungkin memiliki sifat kaunuhu a'ma atau berarti dalam keadaan buta. Yang ke-20 ialah kaunuhu abkam. Kaunuhu abkam, zat yang bisu. Mustahil keberadaan Allah SWT bisu. Dialah yang berfirman melalui ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya kita akan menyambung perbahasan kita kepada subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik yang berkaitan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama sekali ingin saya nyatakan bahawa sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada pembahagian ataupun la yunqasimu ila adadi aqsam, tidak dibahagikan kepada beberapa bahagian. Ini kerana ianya merupakan sifat yang tunggal bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sifat yang mana iaitu harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan sesuatu ataupun berbuat tiap-tiap sesuatu yang mungkin, atau tidak mengadakan sesuatu perkara yang mungkin. Atau lebih mudah saya katakan di sini bahawa sifat yang tidak wajib ada pada Allah dan tidak mustahil ada pada dirinya. Semua perkara di dunia ini tidak wajib ada pada hakikatnya, kerana yang wajib ada itu adalah merupakan makhluk ciptaan Allah. Dan makhluk tidak wajib melainkan jika Allah Ta'ala berkehendak dan untuk mengada ataupun menciptakannya. Dan pada dasarnya makhluk itu bersifat sebagai harus ada jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan sesuatu itu, artinya tiada siapa yang dapat memaksa kehendaknya, dan tidak mustahil Allah mampu menjadikan sesuatu itu, berarti tiada yang dapat menghalang kehendaknya. Inilah yang dimaksudkan dengan sifat harus bagi Allah Ta'ala. Antara contoh ataupun misal yang dapat saya kemukakan di sini, iaitu ialah harus bagi Allah untuk menerima ataupun menolak doa seseorang hambanya. Sama ada doa itu terkabul ataupun tidak, itu adalah bergantung pada kehendak Rabbul Jalil. Dan tidak wajib bagi Allah untuk mengkabulkan doa hamba-hambanya
dan oleh itu janganlah kita mengeluh dan kecewa sekiranya permintaan ataupun doa-doa yang kita titipkan itu tidak dimakbulkan. Kerana Allah telah berfirman dalam surah Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya apa yang perlu kita lakukan ialah meneruskan permohonan tanpa putus asa kepada Allah Taala dan juga tanpa rasa jemu. Menyoroti alternatif ataupun poin yang seterusnya ialah harus bagi Allah untuk mengutuskan seorang rasul untuk membimbing manusia ke arah kebenaran, dan tidak wajib baginya untuk mengutuskan para rasul bagi sesuatu umat, kerana ianya adalah yata'allaq bi iradatillah, kerana ianya berkait dengan kehendak Allah sebagai al-Khaliq. Dari perspektif yang seterusnya, harus juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengganjari seseorang hamba yang taat dengan pahala kepada orang tersebut, dan tidak wajib baginya sebagai pencipta ataupun al-Khaliq untuk memberi pahala kepada hambanya yang taat. Akan tetapi bukanlah asbab untuk kita berhenti ataupun menghakkan amalan baik kita, kerana amalan yang baik itu ada ganjaran yang tersendiri di sisinya. Jadi seterusnya kita pergi kepada dalil dan juga bukti di atas pegangan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, bila dia sebut sifat 20 ni, maka bukan 20 ni je sifat Tuhan, tapi sifat Tuhan ni banyak. Tapi 20 sifat ni adalah yang perlu kita pegang secara tafsili, iaitu secara terperinci, kerana 20 sifat ni dapat berdalil dengan baharu alam ini. Tapi secara ijmali juga perlu untuk kita pegang, iaitu kita perlu pegang sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak bagi dia, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dan tak sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kekurangan yang tak layak bagi dia, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Jadi kita pergi kepada sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Jadi sifat nafsiyah ni, bila disebut sifat nafsiyah, maka kita fahamlah bila kata ada, maka diri sesuatu. Maka dalil bagi sifat wujud adalah sekalian makhluk ini yang ada, iaitu kita sebagai makhluk ni merupakan benda baharu. Maka daripada tiada kepada adanya kita ini, kita memerlukan kepada pencipta. Maka Allah Ta'ala yang mengadakan kita. Jadi dapat kita kaitkan juga dengan apabila kita dapat mengetahui di kawasan tersebut tu adanya gajah, kerana kita lihat adanya telapak kaki gajah. Walaupun kita tidak dapat melihat kelibat gajah di kawasan tersebut, namun kita yakin bahawa tempat itu adanya gajah kerana adanya telapak kaki gajah. Seterusnya adalah sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah ni terbahagi kepada beberapa sifat, iaitu sifat qidam, sifat baqa', sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan juga wahdaniyah. Jadi sifat qidam ataupun sedia, ataupun makna salbiyah dia adalah tiada mula. Maka dalil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam adalah sekalian makhluk ini yang ada. Maka kita sebagai makhluk ni merupakan benda baharu. Maka untuk mengadakan kita daripada tiada kepada ada, kita perlu kepada pencipta, yang mana yang menciptakan kita itu juga wajib bersifat dengan qidam, iaitu sedia. Kerana jika tidak bersifat dengan qidam, maka sudah pasti dia juga baharu dan akan berhajat kepada pencipta juga. Maka dalil daripada Al-Quran, huwal awwal wal akhir. Jadi dialah yang mula-mula sekali. Jadi di sini dia terbahagi kepada dua makna, iaitu makna yang wajib dan juga mustahil. Tapi kita bahas yang wajib saja, iaitu dapat kita faham, wajiblah kita iktikad bahawa Tuhan ini bukan dahulunya tiada kemudian baru ada, namun wajib sedia kala. Wajib sedia kala. Jadi bila kita faham dengan dalil ini, maka wajiblah kita beriktikad sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sedia, tak sungguh baharu. Seterusnya adalah baqa', iaitu kekal, ataupun makna salbiah dia tidak binasa. Maka dalil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan baqa' adalah dengan kita fikir bahawa jika Allah Ta'ala sudah mati ataupun akan mati, maka siapakah yang akan mematikan Allah? Dan jika ada yang mematikan Allah, maka sudah tentulah Allah itu bukan Tuhan lagi, namun yang mematikan Allah itulah sebenarnya Tuhan.
Jadi permasalahan ini dia akan membawa kepada masalah dar dan juga tasalsul. Kerana bila kita berpegang dengan makna ketuhanan, iaitu semua makhluk berhajat kepada dia dan juga semua makhluk tidak terlepas padanya, maka ia akan membawa kepada masalah dar dan juga tasalsul. Dar, apakah makna dar? Dar adalah, orang kata, bahasa mudah dia adalah saling buat, iaitu Tuhan A buat Tuhan B dan juga Tuhan B buat Tuhan A. Maka mustahillah begitu. Dan juga tasalsul pula adalah berterusan naik, iaitu daripada kita makhluk ni ada yang menciptakan kita, dan yang menciptakan kita pula itu ada pula yang menciptakan. Dia naik sehingga tidak ada penghujung. Tapi tidak boleh pakai juga, kerana kaedah ada menyatakan setiap benda yang ada mula pasti ada su, iaitu ada penghujung. Jadi dalil daripada Al-Quran, huwal awwal wal akhir. Jadi di sini pun dia ada dua makna juga, tapi yang kita faham di sini adalah dengan makna wajib, iaitu kita faham bahawa selepas Allah membinasakan makhluk, maka Allah Ta'ala sahaja yang tinggal. Jadi bila kita faham dengan dalil ini, maka wajiblah kita beriktikad bahawa sungguh Allah Ta'ala tidak binasa, tak sungguh binasa. Seterusnya adalah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu tidak serupa Allah Ta'ala ni dengan sekalian makhluk. Jadi dalil bagi Allah Ta'ala ni bersifat dengan mukhalafah adalah sekalian makhluk ini yang ada. Ini kerana jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama dengan makhluk, maka segala akidah yang kita berpegang bahawa Allah bersifat dengan kidam dan juga baqa' akan terbatal, kerana kedua-dua ni merupakan sifat makhluk. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mukhalafah, kerana Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala bersifat dengan kidam dan juga baqa'. Dan masalah ni juga, dan jika Allah Ta'ala bersifat dengan sifat makhluk, iaitu akan binasa dan juga tidak kekal, maka ia akan membawa kepada masalah dar dan juga tasalsul juga. Dalil daripada Al-Quran, laisa kamitslihi syai', iaitu tidak sama Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Maka wajiblah kita beriktikad sungguh Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tak sungguh sama. Seterusnya adalah qiyamu ta'ala binafsih, iaitu berdiri dengan sendiri. Maka dalil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsih adalah dengan kita fikir bahawa Allah Ta'ala ni adalah zat. Maka jika Allah Ta'ala itu ada dia dengan sebab menumpang pada benda yang lain, maka itu bukan zat, itu adalah sifat. Maka oleh kerana dirinya sendiri sifat, maka sudah tentu sifat-sifat yang lain juga tidak boleh ada pada dia, seperti sifat qudrat, sifat iradat dan juga sifat lainnya, kerana sifat tidak boleh menumpang pada sifat, akan tetapi sifat hanya menumpang pada zat. Maka mustahil Allah Ta'ala menumpang pada benda yang lain. Dalil daripada Al-Quran, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Maka daripada ini benarlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih dan mustahil berhajat kepada yang lain. Jadi wajiblah kita pegang bahawa sungguh Allah Ta'ala tidak berhajat kepada benda yang lain dan tak sungguh berhajat. Seterusnya adalah sifat wahdaniyah. Jadi dalil kata zat Allah Ta'ala ni wahdaniyah adalah dengan kita fikir bahawa jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan esa, maka sudah tentu dia banyak. Dan jika Allah Ta'ala itu banyak, maka ia akan menunjukkan bahawa Allah ini lemah. Dan apabila lemahnya Allah Ta'ala ini, maka sudah tentu makhluk di alam ini tidak akan ada. Maka zat Allah Ta'ala itu bukanlah kamufasil ni yang kata amatlah nyata, kerana jika zat Allah Ta'ala ini kamufasil, maka sudah tentulah Allah Ta'ala ini jirim dan juga jisim. Dan jika jirim dan juga jisim, maka ia akan berhajat kepada tempat. Maka maha suci Allah Ta'ala daripada bertempat. Jadi dalil daripada Al-Quran adalah Qul huwallahu ahad, yakni katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu satu. Maka makna satu di sini adalah Allah ini, makna satu pada Allah ini ada tiga, iaitu esa pada zat, iaitu zat Allah Ta'ala ni tidak boleh dibelah bahagi, dan juga esa pada sifat, iaitu sifat Allah ni orang kata bukan dua, bukan tiga, bukannya seperti sifat makhluk. Dan yang ketiga adalah esa pada perbuatan, iaitu pada af'al, iaitu sifat Allah Ta'ala ni orang kata
tidak memerlukan kepada alat. Allah nak menciptakan makhluk, Allah nak menciptakan bumi tidak memerlukan alat. Adapun kita sebagai manusia ni memerlukan alat. Untuk menebang pokok kita perlu kepada gergaji, untuk membuat rumah kita perlu kepada alat untuk menyusun batu-bata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Kita teguh kepada perbincangan kita berkenaan dengan bawahinu sifatul ma'ani. Ada buhan dalil berkaitan dengan sifat ma'ani. Jadi yang pertama kita tengok qudwah. Dalil berkenaan dengan qudwah. Jika Allah Ta'ala ini tidak bersifat dengan qudwah, maka Allah Ta'ala ini bersifat dengan lawannya, iaitu lemah. Jika Allah Ta'ala bersifat dengan lemah, maka tidak mungkinlah bagi Allah Ta'ala ni menjadikan makhluk, menjadikan benda yang baru ni, sedangkan makhluk ni ciptaan Allah yang jelas lagi nyata tak. Jadi Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala menjadikan ataupun niadakan makhluk ini dengan 4 sifat ini, iaitu qudwah, berkuasa. Yang kedua, iradah, kehendak. Dan yang ketiga, ilmu, pengetahuan. Yang keempat, hayah, berhidup. Jika mana salah satu daripada keempat sifat ini tidak ada bagi Allah, pada Allah Ta'ala ini, segala makhluk tidak akan ada juga. Ni adalah bukti wujudnya makhluk di alam ini adalah menunjukkan Allah Ta'ala ini bersifat dengan qudwah. Jadi kita telah sabit bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat qudwah, berkuasa, melalui dalil-dalil akli. Jadi seterusnya pula iradah. Iradah ni setiap sesuatu yang ada dan berlaku di alam ini adalah mengikut kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Bukan kerana Allah Ta'ala ni melakukan secara terpaksa ataupun lalai ataupun lupa, ataupun bukanlah kerana dengan satu sebab, bergantung dengan sebab. Contohnya berdasarkan cincin di jari. Jadi geraknya cincin, geraknya jari. Bukan gitu. Jadi pandangan Mu'tazilah ni mengatakan bahawa Allah Ta'ala menggerakkan jari, maka asbab geraknya jari itu geraklah cincin. Ni pandangan Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Pandangan falsafah ni pula mengatakan bahawa hanya gerak jari saja. Gerak jari saja, cincin itu adalah dari Allah, tapi bukan Allah Ta'ala yang memberi bekas. Gitu. Dan yang ketiga, pegangan ahli sunnah ni pula mengatakan bahawa gerak jari ni adalah kerana Allah, dan menggerakkan cincin itu adalah kerana Allah juga. Kedua-duanya adalah kerana Allah Ta'ala yang menggerakkannya. Tu iradah. Jadi dalil yang berkaitan dengan iradah ni, fa'alan lima yurid, maha kuasa berbuat yang dikehendakinya, dan maha kuasa Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi seterusnya pula ilmun. Allah Ta'ala ni tahu bukan dengan cara yang kasbi. Kasbi ni mendalami ilmu dengan cara yang berusaha, kita belajar, ataupun badahi, memahami sesuatu yang mudah, memahami sesuatu tu dengan mudah, tanpa usaha. Ataupun nazari, mendapat ilmu ni dengan meneliti, mengkaji. Ataupun daru, iaitu mendapat ilmu ni dengan cara yang mesti, iaitu diancam, tak dipaksa. Jadi semua ni adalah mustahil bagi Allah Ta'ala, kerana kesemua empat cara ni menetapkan sifat ni jahil. Menetapkan sifat jahil. Naumu nisyanu wahum syak zon, dan lain-lain lagi. Seperti inilah. Jadi dalil yang berkaitan ni, dalil nakli dia, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala ni maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi seterusnya pula kita pergi kepada al-hayyah. Allah Ta'ala ni hidup tanpa permulaan dan kesudahan, tanpa dengan ruh. Jadi yang perlu kita ingat bahawa tidak boleh beriktikad Allah Ta'ala ini hidup dengan ruh, walaupun selepas itu dikatakan ruh yang qadim. Tambih ni,
Jadi dalil berkaitan dengan ni, auzubillah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup dan yang tidak mati. Ni berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan hayah, maka dia mati, dan sifat mati ni adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala, kerana sifat yang lemah ini adalah sifat yang naqaish, mustahilah bagi Allah Ta'ala. Jadi yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat hayah, berhidup, melalui dalil-dalil yang telah diterangkan tadi. Jadi seterusnya pula as-sam'u sama', mendengar, pendengar. Allah Ta'ala ni mendengar segala yang maujud, ada. Kullu maujudin yasahhu an yura wa yusam. Setiap yang maujud ada ni boleh dilihat dan didengar. Jadi sama ada yang ada itu qadim ataupun baharu ataupun bersuara, dan tidak bersuara, dekat ataupun jauh, dan juga tanpa dengan telinga, ataupun perantaraan bunyi. Kerana Allah Ta'ala ni mendengar dengan sifat pendengar, bukan dengan alat ataupun telinga seperti mana makhluk. Sama juga dengan al-basar, melihat. Jadi Allah Ta'ala ni segala yang maujud ada, sama tadi, termasuk yang qadim iaitu zat dan sifat-sifat ma'aninya, atau yang baharu iaitu zat alam ini, dan segala sifat alam ini berupa ataupun tidak berupa, jauh ataupun tidak jauh, tanpa dengan mata ataupun perantaraan cahaya, kerana Allah Ta'ala ni melihat dengan sifat pelihat, basar, bukan dengan alat mata ni seperti mana makhluk. Begitu. Jadi dalil firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah Ta'ala ni maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi terus kepada al-kalam. Al-kalam sifatul kalam. Sifatul kalam. Sifatul kalam, sifat kalam ini perkata, adalah mabda' asal. Asal bagi berkata-kata, sama sifat. Sama sifat. Dan sifat perkata Allah Ta'ala ini tidak ada huruf dan tidak ada suara, bahkan bibir dan lidah. Jadi kalam ini terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama kalam ismi ataupun kalam nafsi, yang mana sifat perkata sifat ma'ani ini seperti mana tadilah, tidak berhuruf, tidak bersuara. Yang ini qadim. Jadi yang seterusnya, yang kedua, kalam nafsani. Kalam nafsani adalah kalam yang amun iktibari, hendak ingin berkata-kata, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan ini adalah kalam yang qadim, jika mana kita ni nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah Ta'ala, ma nafidat kalimatullah. Nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Ini dalam surah Luqman ayat 27. Yang ketiga kalam masdariyun. Kalam masdariyun, kalam masdariyun adalah kalam yang berkata-kata, ta'alluq dilalah, bercakap, yang bercakap, ada suara, amrun iktibari. Yang ni adalah baharu, kalam baharu. Dan kalam yang keempat pula, kalam lafzi ataupun hissi. Yang ni adalah perkataan ataupun percakapan. Yang ni juga adalah baharu. Berkaitan dengan 4 ni, berkaitan dengan kalam, jenis kalam ini, kalam ismi, ada 2 pendapat. Pendapat berkaitan dengan kalam ini. Kalam ismi berkaitan dengan persoalan berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala ni berkata-kata dengan kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan.
Yang ni dijelaskan dibincangkan dengan para ulama berkata pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah bahawasanya kalam ini kalam ismi, kalam ismi. Dan pendapat Imam Abu Masyhur Al-Maturidi dan juga Abu Ishaq dan juga Imam Fakhruddin Al-Razi, tiga orang ni mengatakan adalah kalam lafzi. Kalam lafzi berkaitan dengan kalam Allah Ta'ala yang didengar oleh Nabi Musa ketika mana bermunajat, dan Nabi Muhammad SAW dalam Isra' dan Mi'raj. Jenis kalam ini menurut pendapat empat imam ini. Jadi kita lihat balik berkaitan dengan dalil yang akal ni pula. Tadi dalil nakli. Dalil yang akal ni pula, jika Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan kalam, maka dia akan bersifat dengan lawannya, iaitu bisu. Adalah mustahil bagi Allah Ta'ala ni bersifat dengan sedemikian, kerana bisu ni adalah suatu yang sifat yang lemah, naqaish. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi menurut ijma' ulama' ahli sunnah wal jamaah telah mengijma'kan, mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan kalam yang qadim. Jadi telah sabitlah bahawasanya mustahil bagi Allah Ta'ala ini bersifat dengan lawannya, iaitu bisu. Nyatalah bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam, perkata. Jadi kita terus kepada burhan dalil sifat harus bagi Allah Ta'ala. Yang tadi barahinu sifatul ma'ani, berkaitan dengan sifat ma'ani. Ni harus bagi Allah Ta'ala, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat harus bagi Allah Ta'ala ni pula berkaitan dengan perkara yang mungkin. Jadi makna katanya harus bagi Allah Ta'ala ini sama ada menjadikan makhluk ni perkara mungkin ni, ataupun tidak menjadikan. Namun bukan wajib bagi Allah Ta'ala nak buat satu perkara ni. Firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah juga yang memilih. Jadi wajiblah bagi mukallaf ini meyakini bahawa Allah boleh menciptakan yang baik dan yang menciptakan yang jahat. Contohnya, kita bagi contoh adalah Allah boleh jaiz untuk menjadikan Zaid ni adalah muslim, seorang yang muslim, dan menjadikan pula Amri ni adalah seorang yang kafir, ataupun menjadikan Zaid ni adalah orang yang pandai, ataupun menjadikan Amri ini orang yang tidak pandai. Jadi pemberian Allah Ta'ala ni sama ada pahala dan juga bentuk dalam bentuk sesaan. Jadi pemberian pahala ni adalah satu anugerah Allah Ta'ala kepada hamba dia yang taat, hamba orang yang taat. Yang manakala sesaan Allah Ta'ala ni pula bagi orang yang melakukan maksiat ini adalah satu keadilan daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi setakat tu je lah. Jadi sekadar tu sahajalah daripada ana berkenaan dengan barahinu sifatul ma'ani dan juga burhan fi'lu jawazu mumkinat wa tawquha. Ada burhan bagi dalil sifat bagi harus bagi Allah Ta'ala. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, kita pergi pada kesimpulannya. Kesimpulannya, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan pegangan eksklusif umat Islam yang berpegang teguh kepada dalil nakli dan akli. Manakala beriman dengan sifat-sifat Allah adalah satu kewajipan yang amat mudah untuk diterima akal yang waras. Ulama sudah
dan sentiasa tampil memberi pencerahan kepada kita melalui hasil-hasil karya mereka yang banyak. Namun apa yang dititik melalui tinta ini sudah mencukupi untuk kita sama-sama untuk memahami dan hayati. Keterangan ini juga membuktikan kepada kita bahawa ulama Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sentiasa beristizam dengan dalil nakli dan akli. Mereka tidak pernah menghampakan sifat-sifat Allah SWT, tidak pernah menyerupai Allah SWT dengan makhluk dan tidak pernah mencedok doktrin akidah daripada sebarang falsafah sesat. Bahkan mereka sentiasa menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala segala sifat kesempurnaan dan sentiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat dan kelaziman makhluk. Sekian daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam.